Salam sejahtera dan salam perpaduan, tuan-tuan dan puan-puan, our beloved lecturer, Puan Ivy juga, rakan-rakan seperjuangan saya. So, pada hari ini saya akan membentangkan untuk tugasan kumpulan kami bagi subjek politik dan pentadbiran. Saya membentangkan untuk slide 1 dan 2. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, our groups, we have 6 members. The first one is Puan Dika Duliana, Puan Norizan, Puan Rozaini, Encik Syarul, Encik Hanif, and myself, Gabriel tinggal anak Lensi. So, untuk tugasan kumpulan ini, we are together memilih tajuk kebebasan bersuara di Malaysia. So, kebebasan bersuara di Malaysia. Baik, untuk slide pengenalan, kebebasan bersuara di Malaysia telah tentunya dijamin oleh bahagian 2 dalam Perlembagaan Persekutuan ataupun Malaysia Agreement 63. So, walaupun kebebasan bersuara ini dijamin dalam Perlembagaan Malaysia, namun jelas bahawa kebebasan bersuara ini bukanlah sesuatu yang mutlak di Malaysia dan ianya masih boleh disekat oleh Parlimen. So, di dalam perkara 10, golongan 1, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, di mana menyatakan bahawa hak-hak setiap warga negara Malaysia itu, iaitu yang pertama ialah warga negara Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara atau bersuara, dan yang kedua adalah warga negara Malaysia juga mempunyai hak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata, dan yang terakhir, hak-hak kita melalui perkara ini adalah kita berhak untuk berpersatuan. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, negara yang majmuk, yang terdiri daripada 3 kaum utama dan kaum-kaum yang selainnya. So, pastinya akan banyak berlaku, there will be a conflict, racism or everything yang melibatkan perkauman. So, perkara ini pastinya mendapat perhatian kerajaan untuk mempunyai satu peraturan atau undang-undang that can menyekat, can block all this thing happen daripada tersebar ataupun segala berkaitan dengan prejudis perkauman atau ketaksupan agama. Contoh semasa pilihan raya yang baru-baru ini kita dengar bagaimana parti-parti politik menggunakan perkauman, istilah perkauman, agama untuk mendapat perhatian kesian daripada rakyat untuk mengundi mereka. So, untuk ini terdapat perkara di mana Seksyen 2 di dalam perkara 10 ini yang menyekat kebebasan bersuara, di mana menyatakan bahawa Parlimen melalui undang-undang demi kepentingan negara ataupun secara umumnya demi kepentingan keselamatan negara, ketenteraman awam, keistimewaan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, juga prinsip moral ataupun berkaitan dengan penghinaan mahkamah yang boleh disekat, hak-hak kebebasan bersuaranya boleh disekat. Contohnya, jika kita singkap, kita lihat perkara 10/4 yang menyentuh isu-isu sensitif, terutamanya berkaitan dengan agama ataupun hak-hak keistimewaan orang Melayu. So, walaupun kita bebas bersuara, kita bebas bercakap, kita bebas melontarkan pandangan apa-apa saja di dalam media sosial ataupun di mana-mana, namun perkara ini, kebebasan ini bukanlah satu hak mutlak untuk warga negara Malaysia. Okey, untuk slide yang seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum, saya Alam alias Rozaini binti Datuk Selikin, nombor matrik 266778. Saya akan meneruskan pembentangan dari rakan saya mengenai kebebasan bersuara di Malaysia. 1.1 Teori Peraturan Ucapan Politik. Percubaan untuk membersihkan mancana awam daripada segala yang menyinggung dan menjelikan akan menjejaskan secara drastik perdebatan awam yang teguh dan tanpa halangan. Kerajaan tidak boleh menarik sebarang garis antara ucapan yang disukai dan ucapan yang dibencinya. Semua ucapan berdiri di atas landasan yang sama. Perlindungan yang diberikan kepada ucapan diperluaskan sama rata kepada pelampau dan perkauman. Kepentingan ucapan politik untuk sistem demokrasi bermakna kita memerlukan perlindungan daripada ucapan politik serta perlindungan untuknya, dan kedua-duanya selaras dengan ideal kebebasan bersuara. 2. Situasi dan permasalahan. 2.1 Keselamatan awam. Kerajaan jelas menunjukkan ancaman Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act
ISA pada suatu ketika dahulu sebagai alat untuk memadamkan perbezaan pendapat dan memintas proses undang-undang yang sewajarnya. Budaya ketakutan dan sikap tidak peduli telah mengakibatkan ruang demokrasi yang semakin mengecil dalam masyarakat Malaysia. ISA direka untuk menentang aktiviti subversif di Malaysia. Undang-undang itu juga secara tidak seimbang prejudis terhadap mereka yang terlibat dalam politik pembangkang atau kumpulan yang menentang dasar kerajaan. Ini bukannya soal menyekat kandungan ucapan personal, tapi lebih kepada perkara yang menyekat secara langsung penceramah atau organisasi yang diwakili oleh penceramah kena mereka mengancam kuasa dan status quo kerajaan yang memerintah. Sekian dan terima kasih. Akan disambung oleh rakan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norizan binti Awang Tanda, nombor matriks 266196. Meneruskan kembali pembentangan daripada kawan saya dengan subtopik 2.2 iaitu nilai Asia. Idea atau nilai-nilai Asia menekankan peranan budaya termasuk agama dalam menentukan identiti dan keistimewaan masyarakat Asia. Terdapatnya jurang yang besar dalam kesejahteraan ekonomi antara pelbagai peringkat masyarakat dan masyarakat itu sendiri sangat pelbagai di mana politik komunal berpotensi untuk meletus. Selain itu, sensitiviti budaya terutama berkaitan kaum dan agama menjadi penghalang utama kepada pelaksanaan kebebasan bersuara mengenai politik di Malaysia dan seterusnya Malaysia ataupun Asia itu sendiri. Banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang lebih mementingkan akidah moral dan maruah manusia. Dalam konteks negara Malaysia, gabungan kuasa agama dan politik dalam kehidupan awam didakwa dapat membantu mengelakkan keruntuhan moral dan ucapan politik yang tidak bertanggungjawab serta menyumbang kepada toleransi agama yang berbeza. Hanya itu daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Nama saya Diken Nurliana binti Mustafa, nombor matriks 265890. Saya akan menyambung topik seterusnya mengenai dengan isu perkauman. Okay, seperti mana yang kita tahu di Malaysia ni, isu perkauman ni adalah isu yang sangat sensitif dan juga bukan lagi isu yang kecil-kecilan. Maksudnya dia isu yang sangat sekarang ni orang hangat diperkatakan. Okay, seperti mana yang kita tahu, permusuhan kaum dan juga merosot kepada kebencian kaum adalah ancaman yang berterusan di Malaysia. Ia boleh didapati dalam sikap parti pembangkang yang berasaskan bukan Melayu. Okey, seterusnya parti Melayu dalam tempoh yang sama menyuarakan perasaan marah kerana kerakyatan diberikan kepada orang bukan Melayu atas dasar liberal dan mahu kedaulatan Melayu dikembalikan. Terusnya mengenai dengan ulasan, di Malaysia terdapat pandangan bahawa orang Melayu sebagai bumi putera atau anak tanah harus dipertahankan hak istimewa dan memelihara watak sejarah kedaulatan Melayu asli tanah itu. Okay, namun orang bukan Melayu bagaimanapun menuntut hak yang sama selaras dengan fahaman demokrasi moden dan juga kedaulatan rakyat. Kerajaan kini mengesyorkan supaya langkah diambil untuk memasukkan semua aspek bumi putera atau bukan bumi putera, dikotonomi atau hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan perkara 153 dalam perlembagaan persekutuan, iaitu hak istimewa orang bumi putera Sabah dan juga Sarawak. Demikian saja ulasan dan juga pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada rakan saya untuk next slide. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Suhaimi, nombor matrik 266082. Okey, sambungan daripada ulasan tadi ialah memberi amaran kepada orang ramai yang dilabelkan sebagai pelampau agar tidak berpolitik, isu bahasa dan pendidikan. Dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam masyarakat yang berpecah belah, kerajaan mengambil inisiatif untuk menyekat ucapan yang menyinggung dan berbentuk kebencian, termasuk ucapan yang menyokong penggulingan secara paksa atau aman terhadap kerajaan yang memerintah. Okay. Sekatan ke atas ucapan kebencian pastinya selaras dengan hujah peraturan yang munasabah, tetapi bukan liberalisme kuat yang membenarkan ucapan sedemikian. Walau bagaimanapun, sekatan dan penapisan yang bertujuan untuk mensentimen perkauman dan agama yang boleh menyebabkan kebencian dan sikap tidak bertoleransi tidak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk menyekat perbincangan terbuka dan bertanggungjawab. Okey, seterusnya kesimpulan.
Jelas sekali Malaysia tidak menerima pendekatan liberalisme kuat berhubung dengan ucapan politik. Lebih-lebih lagi, ia tidak menyokong sepenuhnya hujah peraturan yang munasabah. Walaupun Malaysia menerima hujah peraturan yang munasabah, terutamanya dalam isu sensitif budaya dan agama dan ucapan kebencian. Negara Malaysia sebagai pemimpin rakyat menapis dan menghadkan isu-isu yang boleh membincangkan, meminggirkan orang yang dilihat berpandangan kritis terhadap dasar kerajaan, tidak suka penciptaan jalan formal untuk menyatakan perbezaan pendapat dan cuba menenangi sokongan untuk dasar-dasarnya dengan mempromosikan sebagai kepentingan negara atau sebagai sebahagian daripada usahanya untuk mencapai perpaduan nasional. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Abdullah, nombor metrik 266623. Okay, doktor, saya akan menyambung pembentangan daripada rekan saya seperti tadi, iaitu sekatan ke atas ucapan kebencian kaum adalah wajar dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia. Tetapi untuk mendekat ucapan politik bukan kebencian atau bukan kaum adalah tidak wajar dalam sistem demokrasi. Dalam konteks politik Malaysia, kerjaan jelas menggugat proses demokrasi dan kebebasan bersuara dengan menyekat hak parti, pembangkang dan juga NGO untuk mendedahkan pandangan mereka kepada UMNO. Orang ramai juga turut dinafikan hak mereka untuk bersuara mengenai politik. Selain itu, hak untuk bersuara mengenai politik di Malaysia kekal penting untuk berfungsi dengan baik oleh masyarakat yang berpengetahuan dan amatlah demokrasi berkekalan. Sekian, terima kasih.